Baiklah, audia penonton muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tajuk yang diberikan pada hari ini adalah Ramadan, bulan istimewa. Kita lihat dulu definisi Ramadan. Ia diambil dari perkataan Ramadan, iaitu bermakna membakar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ini, sebagaimana alam semesta kita ini dalam keadaan panas terik, berarti ada sesuatu yang membakar dari aspek rohani kita. Maka bulan Ramadan adalah kesempatan untuk semua umat Nabi Muhammad SAW supaya akan dapat membakar akan keburukan-keburukan ataupun kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang terdapat dalam diri masing-masing, dan segala dengan bagaimana untuk membakar dengan segala amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh agama kita. Itu definisi Ramadan, iaitu membakar. Mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan ini supaya kita dapat membakar dosa-dosa kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang lazim didengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang tafsirannya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat dahulu terdahulu sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Ni dalam ayat Al-Quran sendiri beritahu, semoga kamu bertakwa. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita bulan Ramadan ini supaya kita menjadi insan yang bertakwa, lebih takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di antara keistimewaan bulan Ramadan ini ialah bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Dada manusia yang hidup di dalam dunia ini tanpa dosa, sebaik manapun ia tetap berdosa. Tapi sebaik-baik manusia bukanlah yang dada dosa. Sebaik-baik manusia adalah yang sedikit dosanya, lepas tu ia bertaubat kepada Allah dan berjanji akan mengulangi dosa tersebut. Disebabkan dosa manusia ni, Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan alat penghapus. Macam virus kan, bukannya komputer saja, handphone kita kan divirus jiwa kita ni pun mesti kita scan virus yang ada bintik-bintik hitam di hati kita, iaitu dengan berpuasa penuh di bulan Ramadan. Banyak hadis yang meriwayatkan sedemikian. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Dawud yang berbunyi, Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana keimanannya dan kerana mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Nyataan tadi sudah ayat Al-Quran menerangkan la'allakum tattaqun, semoga kamu bertakwa. Dikuatkan lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan segala dosa-dosa. Ini kita sebagai umat Islam, ialah peluang untuk kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi adalah, semua orang tahu, dilipat gandakan pahala. Ini sayang bagi orang yang mengabaikan sejak berlalunya sudah bulan Ramadan. Ini kita masuk sekarang malam, insya-Allah malam 27 kan. Masya-Allah, ada di antara ahli tasawuf mentafsirkan bahawa malam 27 insya-Allah. Kalau startingnya hari Ahad berpuasa, insya-Allah malam 27 ataupun malam 29 Allah mengurniakan malam Lailatul Qadar. Oleh itu, wallahu a'lam sudah terjadi ataupun belum, kita gunakanlah masa yang Allah berikan ini. Sekarang malam, masya-Allah malam 27, kita gunakan kesempatan yang Allah berikan. Dan kita tahu wallahu a'lam kalau Allah mencabut nyawa kita anytime kan, yang kita tahu. Okey, bukan setakat penghapus dosa saja Allah sediakan. Allah juga sediakan bonus ni, bonus pahala berganda-ganda kepada sesiapa yang beramal ataupun yang berbuat baik pada bulan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal anak keturunan anak Adam dilipat gandakan, setiap satu kebaikan jadi 10 hingga 700 kali ganda. Hadis riwayat Muslim. Bahkan amalan-amalan sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan ini, pahalanya sama dengan melakukan amalan wajib. Dan amalan wajib pula apabila kita laksanakan, Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan 70
kali ganda. Banyak kan? Di bulan Ramadan ini saja Allah Subhanahu Wa Taala khusus digandakan 7 kali. Walaupun selain di bulan Ramadan 10 hingga 700 kali ganda itu mengikut keadaan dan macam mana keikhlasan kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka marilah kita membanyakkan amal ibadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala menghadiahkan sudah ni khusus bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang indah Allah berikan kepada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaannya juga adalah pintu syurga dibuka dan pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datangnya bulan Ramadan maka pintu syurga ditutup, pintu neraka dibuka dan syaitan-syaitan terbelenggu. Hikmah waktu bulan Ramadan Allah buka pintu syurga supaya amalan yang sedikit pun boleh membawa kita ke syurga, dan pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu supaya kita tu indah terpengaruh dengan godaan syaitan yang direjam. Tapi kenapa masih ada bulan Ramadan pun ia masih membuat dosa? Kenapa? Itulah sering menjadi padahalnya iblis sudah pun dibelenggu. Sebenarnya Ya. masih ada nafsu yang telah iblis selama 11 bulan itu sudah membiasakan mendorong ia membuat kejahatan. Dengan sendirinya datangnya bulan Ramadan pun terdoronglah juga dengan perbuatan yang indah baik itu. Bukannya kerana iblisnya indah dibelenggu sebenarnya. Okey, di antaranya lagi yang paling hikmah yang paling terbesar adalah diturunkan satu malam, iaitu malam Lailatul Qadar yang saya nyatakan tadi, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qadr, tanazzalul lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang turun di dalamnya tanazzalul malaikat dan ruh itu dikhususkan kepada Jibril alaihi salam yang mengetuai malaikat-malaikat yang dorang ni waktu malam Lailatul Qadar itu akan singgah kepada siapa saja yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Waktu tu lagi berganda. Kalau sudah amalan sedikit diganda-ganda, masya-Allah. Kita rebutlah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, insya-Allah. Dan yang terakhir, barangkali segala doa-doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanyakan kepadaku tentang aku, katakanlah bahawa aku dekat dan aku memakbulkan permohonan orang yang berdoa ketika dia berdoa, tetapi dengan syarat mereka itu mematuhi segala peraturanku, perintahku. Itulah insya-Allah bagi sesiapa yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya akan dikabulkan doanya, khususnya di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Amin, amin, amin. Itu dia antara keistimewaan yang terkandung ataupun terdapat di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi kita juga ingin mengetahui apakah tadi Ustazah ada menyatakan ataupun menyebut mengenai dengan amalan, amalan khusus dan juga sebagainya. Tapi apakah amalan-amalan yang diutamakan sepanjang bulan Ramadan ini? Khususnya seandainya kalau malam karang ataupun malam ke-29 Lailatul Qadar. Jadi amalan apa yang diutamakan? Mudah-mudahan kalau kita tekan Lailatul Qadar malaman, insya-Allah. Terima kasih, alhamdulillah. Di antara amalan yang amat digalakkan di dalam bulan Ramadan adalah menjaga solat berjemaah bagi lelaki di masjid, dan bagi wanita dibolehkan mengikut join solat Jumaat esoknya hari Jumaat. Walaupun wanita tu jarang melakukan solat Jumaat, tapi waktu dia ikut di bulan Ramadan ni sudah 70 kali ganda pahalanya. Sama macam berapa kali tu mengikut sembahyang Jumaat. Dan saya rasa masjid-masjid dan surau kota ni di Brunei Darussalam ada ruangan untuk para wanita. Bagi kaum wanita, rebutlah peluang. Dan Nina yang mesti dibarati menjaga salat berjemaah bagi kaum lelaki. Kerana orang Yahudi sebenarnya tahu di mana kelemahan orang Islam ni. Diorang selalu menyambangi. Kalau diorang lihat waktu sembahyang subuh, solat jemaahnya lebih banyak dari tiang-tiang orang yang sembahyang itu lebih banyak daripada tiang-tiang masjid, diorang waktu itu senyum saja.
waktu itunya Islam masih lemah, tapi satu hari akan datang umat Islam bangkit apabila semua musliminnya sadar akan di mana kekuatan orang umat Islam ini apabila sembahyang subuhnya menyemai ramainya sembahyang Jumaat, maka tema itu gementar orang Yahudi. Masalahnya yang bagi gementar juga jemaah paling banyak masa ni di shopping center. Ya, tersayang. Itu di antara amalan. Kalaulah laksanakan saja sembahyang Isya berjemaah dan sembahyang subuh berjemaah, insya-Allah seakan-akan kamu beramal sepanjang malam. Itu di antara sekurang-kurang amalan yang kita lakukan kalau kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Seterusnya ialah biasalah melakukan solat sunat tarawih, kerana solat-solat tarawih ni cuma dikhususkan kita lakukan di bulan Ramadan. Kita dapat tu melakukan solat sunat tarawih di luar bulan Ramadan. Artinya banyakkanlah melakukan salat sunat tarawih. Yang ketiga adalah beriktikaf tadi ini memang dianjurkan kepada kaum lelaki beriktikaf, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf ni 10 terakhir Ramadan ni. Perkara-perkara dunia tu disingkirkan dulu kerana merabut, padahal Rasulullah seorang yang dijamin masuk syurga pun mau merebut peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Anikan kita hambanya yang lemah, yang banyak kekurangan macam mana? Tanya diri sendiri, maukah kita meraih ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Yang keempat, memelihara bacaan Al-Quran dengan menggunakannya sebagai zikir harian. Okey, sudah tentu kita tahu bahawa membaca Al-Quran ini satu huruf saja diberikan 10 kali ganda di luar bulan Ramadan kan. Itu kalau tanpa wudu. Kalau dengan wudu jadi 25 kali ganda, apalagi dibaca di dalam solat menjadi 100 kali ganda. Kalau di bulan Ramadan semua itu kita kali lagi dengan 70 kali ganda. Artinya baru alif lam mim. Alif lam mim dengan wudu 100 jadi 300 kali lagi 70 kali ganda. 100 kali 70 berapa? Atau kalau bukan malam Lailatul Qadar, kalau terjumpa malam Lailatul Qadar berapa ganda? Sudah saya arah kalkulator, banyak je. Anda tahu kalau orang mobile kosongnya dah terkira. Itu macam subhanallah, berapa kan ni? Baru sedikit. Apalagi kalau kita membanyakkan membaca Al-Quran, menyebut kalimah Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi yang membersihkan hati kita terus. Insya-Allah kita mudah-mudahan kita menjadi insan yang istiqamah membaca Al-Quran. Okey, yang seterusnya adalah dengan membanyakkan sedekah dan jangan lupa sedekah wajib, iaitu mengeluarkan zakat kepada orang-orang fakir miskin dan orang yang memerlukan dan mereka yang berjihad di jalan Allah. Di antara jenis-jenis sedekah juga, kalau indah dengan harta, boleh juga dengan mendamaikan saudara yang berselisih faham, tolong menolong saudara dan meringankan beban, dan kata-kata yang baik dan nasihat dan mengajarkan ilmu juga merupakan sedekah, dan langkah-langkah ke masjid pun merupakan sedekah. Dan poin penting adalah membuat segala amal kebajikan juga merupakan sedekah. Apalagi senyum pun merupakan satu sedekah. Poinnya di sini, umat Islam diwajibkan melakukan sedekah. Kalau jika tidak memiliki harta, cukuplah dengan berbuat baik. Itu di antara amalan-amalan yang diutamakan. Mungkin kita akan menanyakan soalan terakhir ya untuk sesi pagi ini. Jadi ini mungkin penting bagi para lelaki ataupun para suami juga untuk mengetahui, dan apatah lagi untuk kaum wanita. Ada kadangnya kita ni mendengar kadang-kadang para wanita ni berharap sangatnya, mudah-mudahan aku dapat berpuasa ataupun beramal 30 hari komplit sebulan penuh. Mudahan aku datang bulannya kalian ini. Tapi misal kata datang macam datang haid di 10 malam terakhir jadi untuk wanita yang terhalang melakukan ibadah puasa ni, apa yang boleh diorang lakukan dalam keadaan-keadaan terhalangan? Ini mungkin soalan terakhir lah.
untuk pagi ini. Alhamdulillah, memang ada jadi antara muslimah di luar sana yang bertanyakan kepada saya sendiri direct, Ustazah, apa yang perlu saya lakukan? Fras ni berhabis, bolehkah mengambil pil supaya indah uzur syar'i? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan walaupun uzur syar'i itu adalah tabi'i, ada hikmah di sebaliknya. Walaupun kita cuma terhalang melakukan puasa dan sembahyang saja, tapi amalan lain masih dapat dilakukan. Kadang-kadang kita boleh mengambil ganjaran pahala kalah lagi orang yang berpuasa. Di antaranya adalah menyediakan makan minum bagi orang yang berbuka puasa. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang memberi iftar, hidangan untuk berbuka orang-orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa dikurangi. Ini mesti kita yakin, tanpa dikurangi walau sedikit pun. Artinya sudah ada kan memberi iftar, lagi waktu memberi makan waktu sahur, sama juga insya-Allah, dan menjauhi larangan agama. Sayang banyak wanita yang mentang-mentang indah dapat sembahyang lalai tiap net TV, lalai tiap Facebook, lepas tu indah mau tiap bangun bersahur atau indah tengok. Padahal amalan, walaupun yang indah bersahur, amalan apa yang dibuatnya waktu sepertiga malam itu telah doa. Kalau ia berdoa, berzikir, menjadikan sahur pun sambil berzikir adalah amalan yang baik. Allah kabulkan waktu tu kalau ia berdoa. Sayang kalau kita tinggalkan cuma tu saja. Menjauhi larangan agama. Kebanyakan wanita minta maaf saya katakan banyaknya keluar rumah tanpa menutup aurat dengan sempurna, itu adalah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah seterusnya banyakkan berdoa dan berzikir sepanjang hari. Biarlah hati kita itu sentiasa, kalau boleh setiap saat, ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyibukkan diri dengan menuntut ilmu yang bermanfaat, dan akhir sekali barangkali dengan membanyakkan sedekah. Bagi siapa yang berkemampuan, hulur-hulurkanlah sedekah. Atau amalan yang sebenarnya mendapat ganjaran yang banyak juga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah manusia yang sangat pemurah, dan baginda akan menjadi lebih-lebih pemurah apabila datangnya bulan Ramadan. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih pemurah atau lebih baik, kalah lagi daripada angin yang kencang. Dan juga Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyaqqi tamar. Takutlah kamu akan api neraka walau dengan sebelah sejak biji kurma. Artinya bersedekahlah. Yang penting ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala saja yang akan memberi ganjaran, insya-Allah. Itu di antara amalan yang boleh dilakukan bagi wanita yang terhalang. Kita kedua Ustazah ada di sini. Jadi Ustazah yang membagikan saran ini soalan saya yang terakhir. Okey. Bilakah untuk wanita-wanita yang sekiranya ada uzur syar'i, bila diorang membayar puasa Ramadan diorang, adakah sudah akan tunggu Syaban tahun depan baru kan membayar? Bila sebaik-baiknya membayar? Okey, terima kasih. Alhamdulillah, sebaik-baik waktu untuk membayar hutang yang kita tinggalkan itu adalah as soon as possible, secepat mungkin. Kerana wallahu a'lam bisawab, kita indah tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala akan menjemput ajal. Kalaulah kita melaksanakannya di bulan Syawal, walau hari kedua, tapi kita sudah berniatkan mengqada seminggu penuh, walau hari kedua saja kita sampat, hari ketiga kita indah sampat, tetapi kita sudah termaktub, sudah kita dapat mengqada sepenuhnya. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Dan jadi saya rasa di kesempatan ini mungkin adakan peluang-peluang lain lagi Ustazah akan bersama kami di rancangan Rampai Pagi dengan tajuk-tajuk yang lain pula ya. Jadi sekali lagi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustazah Dayang Siti Noraziah Haji Asli yang merupakan penolong pegawai perkembangan agama di Pusat Dakwah Islamiah yang membawakan tajuk Ramadan bulan istimewa pada